النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamil bil khair ya karim, amma ba'du. Pertama-tama dan buat selamanya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia ke-19 kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, di mana ni Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih diri kita untuk bersama-sama dalam pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini dapat membawa berkah dalam kehidupan kita, dan apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan dapat kita terima apabila kematian datang kepada kita. Berhubung dengan pengajian kita setiap minggu rutin, kita telah membicarakan cek tentang imam fiqh kita yang kita buat berpegang dengan mereka ini. Maka kita telah masuk cerita tentang Imam Abu Hanifah, kita ambil cerita tentang Imam Malik. Walaupun kisah yang kita bagi tahu beberapa minggu tu sebenarnya kisah yang singkat ataupun yang pandak je, kisah yang panjang lagi banyak. Tapi kalau kita nakkan, maka kita kena rujuklah kepada kitab-kitab yang lebih besar, dan kita jumpalah dengan Tok Guru, kita tanya khabar bagaimana kisahnya, cerita tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Maka kita akan dapat pengetahuan yang lebih luas lagi. Begitulah juga dalam pengajian kita minggu ni, iaitu kita ambil bicara bermuzakarah kisah kepada imam yang ketiga, iaitu Imam Syafi'i kita. Kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, wajibnya kepada setiap orang yang duduk di ASEAN, sama ada di Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand. Maka kebanyakannya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Maka kenapalah kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Kerana asal daripada mendatangi orang-orang daripada Yaman, Hadramaut datang daripada Yaman, dia hijrah atas jalan untuk menyebarkan agama Islam, dan juga keduanya berniaga. Maka mereka telah datang kepada tanah Jawa. Maka mereka ni dikatakan sebagai wali-wali Allah lagi, bukan saja orang alim, bahkan mereka ni adalah orang-orang yang dipanggil sebagai wali-wali Allah. Kalau di sebelah Indonesia sana, mereka turun di tanah Jawa, orang panggil Wali Songo, Wali Sembilan. Walaupun Wali Sembilan, tetapi yang asal daripada Yamannya 2-3 orang je lah. Kemudian mereka akhirnya mereka mati di Filipina. 7 mati di Filipina, 2 mati di Indonesia, 5 yang lebihnya mati di Filipina. Jadi makam dia ada di Filipina pun ada di Indonesia pun ada. Kemudian mereka inilah yang menyebarkan agama Islam, kerana mereka bermazhab dengan Syafi'i, maka mereka menyebarkanlah mazhab Syafi'i. Kemudian daripada itu pula
orang-orang setelah masuk Islam, orang di tanah Jawi kita ni, Indonesia, Malaysia, Thailand kita, Patani kita ni, suka apa? Suka kata Syekh Ahmad, Daud Patani, maka mereka ni telah hijrah daripada kampung halaman mereka pergi kepada Mekah menuntut ilmu di sana. Maka mereka belajar tentang mazhab-mazhab ni tadi, maka dapatlah mereka menguasai, dapat pandang pengajian mereka 4 mazhab, dan akhirnya mereka kelik ataupun kembali kepada rumah dan juga mengarang kitab-kitab dengan arah kepada mazhab Syafi'i. Jadi kita inilah saja yang ada dalam negeri Patani Darussalam ni pun, tapi kadang-kadang kita tak reti lagi ataupun kita tak tahu sendiri imam mazhab kita ni kita dah pegang dengan mazhab dia, tapi cerita dia sendiri kita tak tahu. Orang kata dalam syair Arab kata, tak kenal la ya'rifu la uhib, kalau tak kenal maka tak cinta. Kenal dulu baru cinta. Supaya kita dengan pengajian usul, kalau kita tak kenal Tuhan, bagaimana kita nak cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kepada Allah? Kalau kita tak mengenal Rasulullah, bagaimana kita nak kasih kepada Rasulullah? Jadi bila kita kenal, mendalami dalam pengenalan, maka kita datanglah cinta, kasih kepada orang yang kita kenal tu. Itulah juga kita sini, mudah-mudahan dengan malam ni bermulanya kita mengkisahkan Imam Syafi'i kita. Walaupun yang Abu nak ceritanya malam ni waktu dia kecil je, dia 3 peringkat. Satunya waktu dia kecil, dia tengah jadi werun besar, kemudiannya dia tua. Jadi kisah yang panjang, jadi Abu pendek-pendekkan cerita-cerita dia. Mudah-mudahan kita dapat manfaat ataupun kita dapat ambil iktibar dalam kehidupan imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kita ni dalam kitab Mustadrak Syafi'i, dia ceritakan bagaimana Imam Syafi'i kita ni, dia asalnya daripada Gaza. Gaza sekarang ni kita tengok Gaza Gaza Palestin ni lah. Kan kita dah mengaji lama daripada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul daripada Palestin. Palestin pun ada, Mesir pun ada, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kita ni. Maka Imam Syafi'i kita ni asalnya daripada Gaza. Ayah dia daripada Ashqalan ni 15 kilo nak sampai kepada Gaza tu lah. Kita tahu kata duk pergi lah ni. Lah ni pun tak habis lagi. Puak-puak siapa? Puak-puak Israel, Zionis. Dia buat nyanyi kepada puak kita Tapi kemah puak-puak ni, orang-orang yang duduk di tanah Gaza ni kemah. Seperti Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka kemah hati mereka dengan agama, dengan Islam. Maka mereka tetap tak berganjak, orang panggil, tak beralih. Keimanan mereka, akidah mereka tak beralih. Nak jadi lagu mana jadi. Sebab di antara perkara yang kita kena pertahankan iaitu tanah air. Tanah air kena pertahankan, wajib. Kedua, nyawa kita kena pertahankan. Orang nak bunuh kita kena selamatkan nyawa kita, maruah, keluarga, harta, dan beberapa lagi. Maka kita wajib jaga. Begitulah juga orang-orang di Gaza sekarang ni dalam keadaan yang susah, yang sebagainya. Kita tolonglah, doa kepada mereka. Kita nak bantu tak boleh dah, tapi kita boleh tolong dengan pertolongan doa. Doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang beriman. Bila kata senjata, pastilah dapat dikabulkan oleh Allah Ta'ala bila kita berdoa. Bila kita berdoa untuk bantuan, walaupun kita duduk sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu mereka. Jadi bila kata dia dilahir di Ashqalan, 15 kilo daripada tanah Gaza, ayah dia ni asalnya daripada situlah. Asalnya daripada situ. Kemudiannya apabila dia ni orang panggil Imam Syafi'i kita ni, bermulanya diri dia pastilah daripada ayah dia sendiri. Kerana tak akan jadi seorang melainkan dengan
adanya ibu dan ayah. Jadi ayah dia iaitu Idris. Nama kepada Imam Syafi'i kita iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. So dia di Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ni kita dengar tak cerita tentang keturunan Nabi, nasab Nabi. Nabi pun ada juga Abdul Manaf, Nabi ada juga Hashim. Hashim dia ada anak. Ya, jadi kalau nasab kepada Imam Syafi'i kita, dia pergi kepada Muttalib. Pasal kita dah mengaji dah, Abdul Muttalib ni dia ni Syuaibah. Maka dia duduk di Madinah. Maka Muttalib dia ambil kelik tupai dek belakang, kembang dek belakang, masuk kota Mekah. Orang kata Abdul Muttalib, iaitu hamba Muttalib. Padahal nama dia Syuaibah. Maka walaupun itu, tapi orang dah gelara bagi diri dia Abdul Muttalib, lekat Abdul Muttalib. Kemudiannya bagi Nabi SAW. Jadi si siapa ni? Si Syafi'i ni tadi, Imam Syafi'i kita, orang panggil Muhammad bin Idris ni, dia hubung dengan Nabi SAW dengan nasab sampai kepada Abdul Muttalib. Apabila Idris ni tadi, bila dia beristeri kan, asalnya isterinya daripada orang Yaman. Nama dia Fatimah. Kunyah ataupun gelar bagi dia Ummu Habibah. Dia daripada kabilah Asdiyah, yakni orang Yaman. Maka beristerilah dia dengan orang Yaman ni tadi. Maka dapatlah anak, iaitu Muhammad. Bila kata perut besar, jadi Imam Syafi'i kita ni dia pelik pada orang lain kerana kebiasaannya orang akan mengandung 9 bulan, 10 hari walidnya akan beranak. Tapi Imam Syafi'i kita, mak dia Fatimah ni tadi ataupun Ummu Habibah, dia mengandung Imam Syafi'i kita 4 tahun. Bila kata 4 tahun, panjang masa. Jadi hasil tubik daripada situ pula jadi orang yang cerdik. Maka ulama mengatakan bagi orang yang perut besar, kalau lajak bulan sampai kepada 10 bulan contoh kata, janganlah kita pisah nak bui tubik anak. Kita ridak. Kita pergi bomo, orang kata nanti siap anak mati, ataupun ibu akan mati. Pocok itu anak, kalau tak bahaya. Dia khilaf, bersalah ilmu agama dengan ilmu kedoktoran bomo ni tadi, dia tak serupa. Sejarah telah mengajar kita, tunjuk Imam Syafi'i dia duduk dalam perut mak dia selama 4 tahun. Tubik dia sampai dia ni tak boleh dengar, gapo-gapo dia tak boleh dengar, kena katuk telinga. Ingat, orang panggil ingat apa yang dia nampak, apa yang dia dengar, maka dia akan ingat dan tak akan lupa. Abu Hurairah dah minggu lepas, iaitu semua imam-imam ni tadi, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada diri mereka. Apa yang mereka ingat, maka mereka tidak akan lupa buat selama-lamanya sampai kepada mati. Kita hari ni kita ngapa style apa lupa dah. Sampai kita sendirilah. Sebab itu kena ada surat, kena ada buku, kena ada kitab untuk sebagai rujukan kita umat akhir zaman ni. Makan benda-benda pelik, fikir benda-benda pelik, jadi mudah sangat terlupa kerana kita tua. Kemudiannya apabila Imam Syafi'i kita Muhammad bin Idris ni tadi, ayah dia dan ibu dia, tapi dia ni ulama kata serupa lah, kehidupan dia serupa dengan Nabi SAW. Nabi SAW iaitu ayah dia mati ketika dia umur 2 tahun. 2 tahun mak dia, ayah dia mati, Abdullah mati. Tapi Imam Syafi'i kita ni dia mati juga ayah.
iaitu ketika umur dia 5 tahun setelah dia beranak tubik, maka dia kehilangan ayah dia. 5 tahun ayah dia mati. Bila kata mati, apabila kita faham kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ni tadi, dia ni keturunan Quraisy. Kerana Nabi SAW keturunan Quraisy, Hashim tadi, dia ni juga keturunan Quraisy, Muttalib. Maka Quraisy ni tadi, rupa paras orang Quraisy. Sekarang ni pun kalau tuan-tuan macam Bejuk dia biasa pergi Mekah dah, maka dia tahulah, dia tengok orang Quraisy. Arab ni, kalau Quraisy ni dia punya janggut dia lebak. Sampai tak nampak kulit ni, lebak. Kulit dia merah-merah putih. Putih ke merah-merah bulu kening, kalau ada misa-misa tuai tinggi lepas, orang panggil jangoknya. Jadi Imam Syafi'i ni kerana dia keturunan tu dekat lepas tu dia ni orang panggil lahir dia lepas daripada hijrah Nabi SAW, dia 150 tahun 150 tahun dia lahir. Jadi lahir dia ni boleh dengan hari ataupun tahun. Ulama kata, ada kata hari, ada kata tahun tulo, hari tulo. Setengah khilaf situ, iaitu Imam Abu Hanifah mati. Bila Imam Abu Hanifah mati, maka ulama kata dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Hakim kata ini adalah ketanda bahawa kata Allah Ta'ala menggantikan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Penggantian orang panggil, mati orang ni, bangun orang ni, lahir orang ni. Dan jadi kerana dalam kehidupan ataupun bakar Quraisy ni tadi, dalam kitab-kitab cerita dan kitab Syafi'i bercerita tentang Syafi'i ni, dia orang tinggi lepas tua, tak ada gemuk, tak ada kuruh. Tak ada gemuk, tak ada kuruh. Kemudiannya dia ni tua jangok. Kalau Imam Malik, dia berak-berak kepada orang Farang tu, mata biru. Kita ngaji dah minggu dulu. Imam Maliki ni mata biru, rambut nak kena kuning-kuning. Tapi Syafi'i ni dia hitam, rambut hitam, mata hitam jeli, tua jangok. Lepas tu dia punya suara yang elok, suara yang merdu. Kecil-kecil lagi dah dia, suara dia sedap. Sebab itu riwayat kata Imam Syafi'i kita ni, dia asalnya dia nak mengaji jadi menyanyi juga supaya Imam Malik dia nak menyanyi. Tapi ulama kata dia ni nak menyanyi bukan menyanyi lagu, tapi nak buat syair, ngaji syair, bersyair. Kerana dia hidup di zaman Harun Ar-Rasyid. Nanti kita akan cerita. Jadi Harun Ar-Rasyid ni, dia ni orang yang suka kepada ilmu, suka kepada pengetahuan agama. Kemudiannya dia suka kepada syair-syair, sampai kepada orang yang dapat buat syair yang elok-elok. Sebab apa? Lepas pada Harun Ar-Rasyid ni, orang dah gila dengan syair, hantar syair kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ambil hadiah, mah, perak, apa, bui. Sampai orang boleh buat syair yang elok, maka mahal lah harga dia. Sampai ketika tu, belakang lepas Harun Ar-Rasyid, kaum Tatar mari serai orang Islam di Baghdad sana, semelih habis. Kerana dia bergaduh dengan syair sangat, habis tak padu tentang agama, maka habis sampai kena semelih orang-orang di Baghdad mati habis, guling laut, sampai jadi itai dakwah. Kalau dakwah ni masuk dalam laut dia, maka jadi apa? Jadi itai air laut. Dan boleh jadi titi jalan kitab-kitab tamun-tamun taruh atas dalam laut, boleh jadi jembatan betok. Itu akan kita cerita juga Raja Tartar nanti deh. Kemudian apabila dia ni dikatakan matinya, wafatnya Imam Malik, maka lahirlah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ni tadi. Kemudian apabila ayah dia mati, maka mek dia tahu kata dah tak ada pia lah. Kerana ayah dia ni tadi, Idris ni duduk di Mekah, duduk di Gaza, sesak. Kemudiannya mereka ni tahulah kata sesak. Walaupun begitu, tak ada lah nak buat minta pertolongan daripada orang ramai dan sebagainya, orang asing. Asas itulah. Tapi bila mana kata tak ada lah, tapi bakar ada tahu, bakar mari pada Mekah, iaitu Quraisy.
Maka dia pahallah nek dia ni, nek Fatimah ataupun hubung Habibah ni, pahal kata kita ni bakal Quraisy, setidak-tidaknya kita bolehlah berhubung silaturahim dengan bakal kita, keturunan kita di Mekah sana. Ada lagi bakal-bakal keturunan kita duduk sana, kita boleh bersaudara, setidak-tidaknya adalah kesenangan sikit akan kita dapat. Maka mek dia dan juga Muhammad bin Idris Syafi'i ini tadi telah bermusafir daripada Gaza pergi kepada Madinah, pergi kepada Mekah. Apabila duduk di Mekah, maka tengok di sana orang pakak mengaji belakang. Kerana zaman Nabi SAW, dia mulanya zaman Nabi iaitu pembukaan ataupun menyebarkan agama kepada manusia. Nabi sendiri berdakwah, sahabat sendiri berdakwah, dakwah orang kepada daripada syirik kepada tauhid, kepada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila zaman tu dah habis, mana kata sahabat-sahabat semua sampai kepada zaman Umar, kerajaan telah dapat ditakluk, dapat dikuasai seluruh dunia, 2/3 dunia duduk bawah tapak kaki Islam, maka kenalah orang-orang yang taksir kepada Islam kena bayar jizyah, orang panggil harga kepala. Supalah dalam tanah air kita ni, orang-orang dulu waktu Raja Siye ni dia mari serai sampai Kedah, sampai kepada tanah masuk Malaysia tu, Allah maka kena bayar wukti, iaitu buat bunga emas, pohon, lepas tu daripada emas pohon tu ada daun, ada ranting apa, buat pergi ke dia. Sampai lah ni dia ada lagi. Kalau tengok museum, tempat harta-harta peninggalan dulu-dulu, zaman dulu-dulu, maka orang bagi bukti. Bila kata bukti harta, maka zaman tu banyaklah mari kepada Umar radhiyallahu anhu. Bila sampai Umar, maka beri kepada orang-orang yang Islam, hebahkan kepada orang Islam, orang menjadi kaya, jadi mewah dan sebagainya ketika tu. Bila tahu kata orang-orang Mekah ni tadi, orang-orang yang berada, maka pilih ataupun lapis yang kedua, negara Islam banyak dah, maka apa yang kita nakkan situ, iaitu pemahaman dalam agama ni tak boleh tidak, maka kena dinakal, kena ditulis, kena disebarkan, maka tak boleh tidak, maka kenalah pengajian kena ada. Mengaji. Maka sebab itulah zaman Osman dia katakan apa? Kita himpunkan Quran, maka Quran ada nilai betul, maka dihantar kepada Yaman, hantar kepada negara Iraq dan sebagainya. Untuk apa? Takut-takut orang tak reti nak baca Quran. Sebab Quran zaman Nabi, zaman sahabat duduk di dada penghafalan. Ada di kulit-kulit belilai, tulis ataupun di pelepah-pelepah tamat tu tadi dinakal semula buat jadi Quran. Kita ni lah. Dia boleh kita baca, kita walaupun duduk sampai 1400 tahun lebih dah, kita boleh lagi baca Quran kerana ada buat jadi surat. Jadi Allah mula di situ, orang di Mekah mulalah pengajian banyak. Sampai di Masjid Haram ada 40 topok, orang panggil tempok, orang mengajar. Banyak orang mengajar, maka banyaklah orang yang tubik daripada pengajian tu jadi alim dan sebagainya, mengata kepada seluruh dunia pula dan menyampaikan risalah daripada Nabi SAW. Kemudiannya dalam zaman itulah kita tahu bahawa kata di Iraq pun ada, di Basrah, di Kufah pun ada. Kemudian dua ni, mau panggil Mekah, Madinah dan Iraq, Kufah. Kufah dan juga Basrah. Kemudian di sini daripada tempat ni tadi lahirlah orang-orang alim, orang-orang yang cerdik pandai dalam agama. Sampai mereka ni, kealiman mereka luar biasa, dan mereka ni dapat tameng sebagai imam. Imam ni tadi nak dapat tameng imam ni, dia kena ada seluruh ilmu dia menguasai. Kenapa? Kerana Abu Hurairah tadi, iaitu mereka ni Tuhan bagi pilihan sungguh, iaitu mereka bila menghafal satu-satu, dia takkan lupa. Makanan dia bersih, jiwa mereka bersih, maka apa yang mereka dapat tak lupa. Maka banyaklah orang yang mengajar di Mekah ketika tu.
maka mek dia ni walaupun dah hijrah daripada Gaza, Asqalan mari kepada Mekah, maka selai sepinggir tak ada gapo-gapo, duduklah dia di Mekah dalam keadaan susah. Walaupun waris ada, waris pun nak tolong kira-kira juga. Sebab kita ni lah, kadang-kadangnya ada waris kita, nampak waris dia minta sore 20 koin, waris kita tapi tak madu demo ikut demo malah sangat datang ke waris juga. Ini pelanggan kita jadi orang dulu pun itu juga pelanggan itu ada dalam diri manusia ni, ada pelanggan tu tak padu ke orang. Nabi tak ajar lagi tu. Nabi ajar kita bermurah hati kepada sesama kita orang Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, penolongnya di atas kebaikan dan takwa. Kemudiannya apabila dia susah ni tadi, budak-budak mengaji Quran, ni nak cerita mula pengajian dia. Budak-budak mengaji Quran, di mana ribat, ataupun orang panggil waktu satu pengajian budak-budak untuk mengaji Quran. Maka tu guru pun mengajar, tapi di zaman tu dia tak serupa dengan zaman Imam Malik. Imam Malik ni, dia ni orang kaya, kita dah baru tahu keturunan dia. Dia ni ayah dia jual batu permata, zamrud delima, akik nilam dan batu-batu yang lain. Adapun Imam Abu Hanifah, dia sebagai penjual kain, kain sutra. Dia orang kaya. Dia Imam Malik, kita cerita minggu lepas, dia pakai serba yang molek daripada kain yang mahal, daripada baju yang jangok cahaya molek-molek, kain yang licin-licin seperti kita ni lah, kain-kain yang molek-molek lah. Sampai baju kita sekarang ni ada yang 1000 lebih, ada juga yang 200 pun ada. Kita tak ada duit beli 100, orang ada duit beli sampai 1000 lebih baju dah. Jadi Imam Malik dia pakai baju yang harga mahal, pakai air bau pun dengan harga mahal, kerana dia buat penghormatan di atas pengajian hadis. Kerana Imam Malik ni dia duduk di Madinah. Dia ni orang panggil ahlul asar, iaitu dia memegang dengan Quran, hadis. Dua ni dia pegang kuat-kuat, orang panggil kemakau dengan dua ni je. Tak serupa dengan Imam Abu Hanifah yang dulu kita rayak dia. Dia iaitu ahli ruqyah, iaitu dia memegang dengan banyak ilmu, dan kemudiannya daripada ilmu-ilmu yang lain daripada Quran dan hadis ni tadi, ilmu falsafah, ilmu kalam, mantik, balaghah juga dah. Jadi ilmu-ilmu yang dia dapat ni tadi, dia kapuh dua dengan Quran dan hadis. Maka dengan pengajian dia dapat istinbat hukum daripada Quran, hadis, ilmu kalam, ilmu falsafah dan sebagainya. Maka dia boleh buat juga, kerana dia kaedah yang dia gunakan Imam Abu Hanifah. Imam Malik tak, dia Quran, hadis, dua tu ya. Kemudiannya apabila dia gunakan dalam keadaan kekayaan orang-orang di Mekah, Imam Malik di Madinah, orang Mekah saat ni tu. Jadi bila kata Imam Malik, siapa yang nak mengaji, maka dia syara berhaludah. Nak mengaji tak apa, muduk di rumah aku, rumah dia besar, kawasan rumah dia besar, jadi anak murid makan mu aku cara, minum mu aku cara. Tak serupa sekarang. Sekarang ni kita ni jadi serupa Imam Syafi'i kita di zaman Imam Syafi'i. Maka orang-orang yang nak mengaji, dia kena beli sendiri, kaler dia kena beli sendiri, pen, pensel, surat dia kena beli sendiri. Lepas tu kena bayar yure, orang panggil yure nak mengaji kena bayar yure. Supaya kita ni lah apa orang panggil yure kata dah. Jadi kalau ngaji RAM tu lagi mahal lagi ngaji di universiti mahal lagi, college ke apa kena bayar mahal lagi. Zaman itu ada dah. Jadi mek ni tak ada warga-warga yang tolong. Maka Imam Syafi'i ni dia nak mengaji, suara dia sedap, dia pun nak mengaji. Maka dia orang panggil hulu hilir kepada tempat mengaji tu. Tapi dalam hulu hilir dia dengar tu guru ngajar, dia ingat. So guru ngajar, dia ingat. Sampai masa
Tok Guru yang ada dalam tu tengok, ni Gano Gano, dia bagi tahulah kawan ni orang miskin nak ngaji tapi tak ada modal nak mengaji, mek tak ada modal nak mengaji, nak hantar sini. Jadi dengan tak ada modal ni lah, jadi kawan duk main sini lah. Tak main sini, dengan main-main ni bolehlah ingat pengajian Quran ni tadi, ilmu Quran yang diajar di situ, dia dapat ingat lalu dah. Maka Tok Guru tanya, ingat ke tak ingat ke tak? Maka Tok Guru test, pernah baca kali? Ingat sungguh. Bila baca ingat sungguh ni tadi, Tok Guru ni kata, ni pelik pada orang, pelik pada budak-budak lain yang ngaji dah ni lah. Budak lain ngaji dah ingat lupa, tapi dia ni memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i ni memang tuan anak akid dia, kerana ada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu yang ada daripada seorang ni tadi akan memenuhi seluruh dunia. Dia hadis tu. Nah, maka siapakah dia tu? Maka ulama kata dia kena pada Imam Syafi'i lah. Dah. Jadi bila orang pilih dia, maka Tok Guru dia kata, tak halal lah bagi aku nak ambil yuran pengaji, tak halal bagi aku. Tak apa mau mengaji. Aku bagi mengaji free. Maka dia mengaji sebentar aja. Katanya, sebentar saja dia boleh habis Quran 30 juz. Kemudiannya apabila Tok Guru dia ada masa tak luar, maka Imam Syafi'i ni sendiri dia mengajar, umur dia 7 tahun mengajar Quran dah dengan budak-budak lain. Kenapa Tengok cerita bagaimana Nabi SAW dia nikah dengan Aisyah, umur berapa Aisyah? Aisyah 7 tahun. Nikah 7 tahun, tidur dengan Aisyah umur 9 tahun. Allah dia 9 tahun mana budak. Budak lipat lami dah 9 tahun. Nak main apa? Tak tahu apa kita. Maya-maya bondak ke apa, tak tahu apa lah budak itu 9 tahun lah ni. Tapi budak zaman dulu 9 tahun dengan suasana dia, biar dia, maka dia didik, tubuh badan dia pula besar dan sebagainya, maka dia bolehlah berdikari ataupun hidup sendiri boleh. Jadi begitulah juga Imam Syafi'i ni tadi, dia dalam umur dia yang muda, tapi mungkin tubuh badan dia dah besar dah. Orang Arab ni dia besar. Tak supaya kita buat Melayu ni kere-kere, pendek-pendek. Kalau tu lagi kepada Jawa, Indonesia lagi lah. Kita bertemu orang ni, Pak, tangan-tangan ni ya. Tangan-tangan kita tangan ni ya. Jatuh, tengok rendah lagi. Orang halu-halu kan. Kemudian Arab ni dia besar lah, jadi besar tinggi. Kemudiannya apabila dia dapat pengajian, dapat ilmu, maka dia dah mula mengaji Quran, mengaji ilmu arud, ilmu bacaan Quran, qiraat dan sebagainya, dapat menguasai ilmu Quran. Bila dia dapat menguasai ilmu Quran, tapi kerana suara dia sedap, dia berani, dia nak mengaji syair juga, maka dia telah mengaji syair dengan orang-orang yang pandai syair di situ, di Mekah tu, sehingga kan dia boleh menghafal syair-syair dan dia menyanyi di tepi-tepi jalan, dia menyanyi syair ni tadi, sampainya ada seorang daripada orang alim ataupun dikatakan sebagai mufti. Orang mufti ketika tu dia telah siapa nama dia mufti tadi? Jadi mufti ni dia telah dengar Ahmad bin Idris membaca syair dengan suara yang sedap, maka dia telah bagi tahu kepada Muhammad ni, alangkah eloknya kalaulah digunakan suara ni tadi untuk mengaji Quran dan menyebarkan ilmu Quran kepada manusia. Maka ulama kata dia telah menung sampai 3 hari 3 malam, dengan sebab mufti di Mesir ketika itu telah bagi tahu kepada dia, dengan sebab suara yang elok ni dia boleh jadi sebab untuk boleh menyebarkan agama kepada seluruh manusia. Akhirnya dia buat keputusan meninggalkan pengajian syair, menyanyi-nyanyi lagu-lagu syair itu tadi, bait-bait syair, maka dia telah bertumpu kepada pengajian ilmu. Bila kata dia telah menumpukan pengajian kepada ilmu, kalau ngaji syair tadi dia telah mengaji dengan seorang ahli syair yang masyhur,
di kota Mekah tu, iaitu Huzaid ataupun Fudail gelar nama dia. Dia ni orang panggil orang Quraisy juga, pandai baca pandai syair, dan dia telah mengajar. Kemudiannya dia belajar situ sampai 10 tahun. Benar dah. Jadi bila mana dia dah mengaji dengan Tok Guru Quran tadi, lama masa dah sampai kepada alim ilmu dia dengan lama sangat. Dia pandai ilmu adat lagi, pandai ilmu syarab, ilmu mantik, balaghah dan sebagainya. Dia menggunakan bacaan dia tadi, keilmuan dia dengan syair dan sebagainya, sampai mufti kata eloknya muli buntilah mengaji syair dan baca syair, mengajarlah ilmu agama Quran ni. Siapa dia? Iaitu Muslim bin Khalid Az-Zinji. Az-Zinji bahasa Indonesia ada setengahnya kata Zinji, ada setengah kata Zinki. Muslim bin Khalid Az-Zinki. Maka dia kata orang Zinki ni atau Zinji ni, ghalibnya dalam kitab kata dia ni orang Afrika. Kulit hitam, jadi mufti juga. Maka walaupun dia bukan orang Arab, tapi dia jadi mufti di Mekah. Maka bila dia dengar Imam Syafi'i baca, eloklah mengaji, lepas tu menyebarkan agama Islam. Jadi orang panggil Muslim bin Khalid Az-Zinki ni lah, dia orang mufti, dia alim lah, alim besar. Kemudian dia ambil Imam Syafi'i ini sebagai anak murid dia. Dia ngajar, maka Imam Syafi'i juga telah menguasai ilmu daripada Muslim bin Khalid bin Az-Zinki ni. Kemudiannya dia juga mengaji dengan Husain bin Ali bin Yazid. Dia juga, Imam Syafi'i juga mengajikan Daud bin Abdul Rahman Al-Attar. Kemudian dia mengaji juga dengan Muhammad bin Ali Al-Syafi'. Kemudian dia mengaji dengan Sufyan bin Uyainah. Kemudian dia mengaji juga dengan Abdullah bin Abi Bakar Al-Maliki. Kemudian dia mengaji juga dengan Sa'id bin Salim. Dan juga mengaji dengan Fudil bin Iyad. Di dalam banyak guru dia ni, iaitu hasil daripada jadi anak murid kepada Imam Malik. Di antaranya Abu Bakar Al-Maliki, Sufyan As-Sauri, kemudiannya Sa'id bin Salim, kemudian Fudil bin Iyad. Dia mengaji dengan orang-orang ni, maka dia dapatlah ilmu asar ataupun ilmu hadis, dapat kepada Imam Syafi'i kita. Dia dapat menguasai ilmu hadis. Bila kata dia dapat menguasai ilmu hadis, maka tak boleh tidak dia juga inginlah dia menguasai ilmu apa? Ilmu ru'yah, iaitu bagaimana Imam Abu Hanifah. Sebab itulah riwayat kata Imam Syafi'i ini dia tak serupa dengan Imam Malik. Imam Malik dari Madinah situ ya. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i kita ni, dia duk asal duk Yaman, duk di mana, di Yaman. Kemudiannya beralih kepada Mekah, kemudiannya beralih kepada Madinah mengaji dengan Imam Malik, kelik pula pada Mekah, kemudian pergi kepada Yaman, kelik pada Mekah, lepas tu pergi pula kepada Iraq, kepada Kufah. Akhir suknya dalam kehidupan dia pergi kepada Mesir. Akhir dalam kehidupan dia mati di Mesir. Kemudian katanya dalam pengajian Imam Abu Hanifah, dia bila kata orang-orang yang dia mengaji ni tadi, dia dah menguasai sampai semua orang yang dia mengaji ni iktiraf dalam pengajian dia. Dia ngaji dengan Muslim bin Khalid Az-Zinki saja selama 13 tahun dia ngaji dengan dia. Lepas tu dalam pengajian dia ni tadi, ketika tu umur dia 13 tahun. Bila umur dia 13 tahun, habis dah lah ulama-ulama dia mengaji tu, ilmu habis, kau dia habis dah, dia jadi orang alim lah. Bila jadi orang alim, Muslim bin Khalid Az-Zinki telah lantik dia jadi mufti mufti Mekah. Bila lantik dia jadi mufti, mengeluarkan fatwa, walaupun mufti-mufti lain ada, tapi dia dah lantik boleh mengeluarkan fatwa, banyaklah orang tanya. Kemudiannya
Muslim ni tadi dia mengajar satu tempat dalam kota Mekah, dalam Masjid Haram dia mengajar satu tempat, maka dia pula bagi kepada Imam Syafi'i mengajar juga. Bila sampai hayat Muslim Khalid Az-Zinki ni tadi wafat, maka Imam Syafi'i mengajar. Umur dia dalam 13 tahun, 14, 15. Dan ada satu kisah dalam kitab beritahu kata Imam Syafi'i ni bermolek dengan bulan Ramadan. Dia ni orang panggil umur dia muda dah 13, tapi mungkin tubuh dia besar dengan kealiman yang ada dalam diri dia. Ulama-ulama yang dia mengaji habis, dia ambil ilmu habis dah. Bila dia mengajar ramai orang duduk bulan Ramadan, tiba-tiba dia ambil air minum. Dia ambil air minum, lepas tu pula buat yang duduk lagi dia. Wahai Syekh, wahai Tok Guru, minum apa di bulan Ramadan ni? Imam Syafi'i kata, aku ni tak wajib lagi untuk berpuasa. Bermakna kata, riwayat tu cerita, iaitu Imam Syafi'i ketika tu, 13-14 tu dia tak balik lagi lah. Dia tak bermimpi ihtilam, dia tak bermimpi lagi. Kerana dalam kita mengaji dah, mazhab dia juga, riwayat kata, waliknya orang yang tak ada mimpi ni tadi 15 tahun barulah dia hukumkan baligh, maka wajib dia berpuasa, wajib dia sembahyang dan segala hukum hakam dalam Islam ni dia buat sendiri dah. Gitu. Jadi Imam Syafi'i ni dia tak sampai umur 15 lagi. Dia minum dalam bulan puasa. Puak-puak hak mengaji dia, anak murid dia walaupun tua, walaupun lebih besar, lebih umur daripada dia, tak nak jawab tak boleh lah. Nak kata tak boleh, suruh lah. Orang kata umur 15 tak sampai balik, maka tak wajiblah puasa. Kemudiannya Imam Syafi'i belajar hadis daripada Sufyan bin Uyainah. Kerana Sufyan Uyainah ni dia mahir dalam hadis, dia ngaji dengan Imam Malik. Kemudiannya dia mengaji dengan Abdullah bin Abi Bakar Al-Maliki, mengaji kitab Mauta' yang Imam Malik dah buat cerita dah kitab Mauta' ni tadi. Maka Abdullah bin Abi Bakar Al-Maliki ni tadi baca Imam Syafi'i tulis. Tulis dan ingat. Waktu ketika dia duduk di Mekah dulu, dah dapat ilmu daripada tuan-tuan lain seperti sini dia maka orang panggil dia ni dalam pengajian dia sesak lagi, walaupun dia dapat mengajar di Masjid Haram, digantikan dengan Muslim bin Khalid Az-Zinki ni tadi, dari mufti ni tadi. Walaupun begitu dia orang sesak lagi. Tapi dalam waktu dia mengaji dengan Sufyan Uyainah, Abu Bakar Al-Maliki ni tadi, Abdullah Abu Bakar Al-Maliki dan orang-orang lain yang kita lihat tadi tunggu dia tulis dalam atas belula, atas pelepah tama, atas pinggir mangkuk hak buat daripada tanah mana yang terpecah ke apa, dia tulis situ sampai kata mek dia serabut perut. Kerana tengok anak dia buat kelip, tak tahu buat kelip pelepah tama, kelip tulis tulis daripada color dia, tulis hadis-hadis Nabi SAW sampai penuh rumah dia. Dan dia ni juga yang dikatakan akhirnya dia akan pergi kepada Yamin, dia bawa habis apa yang ditulis di belula, di kulit, dia pelepah tama, dia pecah-pecah pinggir mangkuk, apa sahaja yang boleh dapat jadi menulis dia ambil, dia bawa pergi Yamin. Sampai di sana nanti dia akan jadi mufti. Dia keluarkan fatwa pula di Yaman. Maka bila kata dia ni dalam masa dia menghafal kitab Mauta' ni, dalam masa apa? 9 hari je. Abdullah bin Abu Bakar dia ada kitab dia. Kitab Mauta'. Maka kitab Mauta' ni dia ni ketika zaman tu kertas tak ada. Orang panggil nak buat kertas ni dia kena ngaji, kena Cina ni. Sebab tu Nabi SAW beritahu, talabul ilmi walau bisin. Mengajilah walaupun sampai kepada negeri Cina. Negeri Cina ketika tu buat kertas. Buat kertas. Maka kertas ni tadi di tanah Arab, pohon-pohon nak buat kertas ni tak ada, kena import. Dia kena ambil daripada negeri luar. Bila ambil daripada negeri luar, mahal lah. Hanya orang-orang yang ada duit saja yang boleh dapat beli kertas. Color pun kena ada color yang boleh tahan lama.
tulisan dakwah dia tu tadi, dia kena boleh tahan lama, barulah kekal surat tu boleh bertahan beribu-ribu tahun. Adapun kalau kita menggunakan air dan sebagainya, lama-lama hilang, maka kala ni pula satu hal nak beli pula dah. Sebab itulah di zaman ulama, di zaman ulama yang mana kalau dikatakan kitab Bukhari di satu zaman, tanda mana tadi? Yang mana zaman tu kalaulah katanya di zaman Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, kitab Bukhari zaman dia, kalau kata kita tengok di Museum Islam, dia kalau surat, maka kalau dia tulis tangan, tepi ni dia buat bunga, dia buat sobek-sobek dengan lukisan, dia gunakan dakwah emas, cahaya merah, cahaya kuning, buat bunga dan sebagainya. Maka surat ni tadi berharga. Dalam kitab riwayat kata di zaman Imam Az-Zahabi, kitab Bukhari ini dia tebal. Super Quran tu lah boleh katanya, Super Quran tu harga dia 1000 dinar. 1 dinar boleh beli seekor kambing. 1000 dinar nak dekat 100,000, 200,000 duit itu. Ramai tu. Sebab itu kena orang yang ada duit lah boleh ada surat ni. Orang tak ada duit tak boleh nak buat surat. Sebab itu Imam Syafi'i dia tulis di belulah, tulis tapi dengan kesungguhan dia boleh sampai jadi orang alim. Kemudian katanya zaman dia duduk tu iaitu zaman ketika Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni dia setengah bagi orang Syiah kata dia ni zalim, dia ni jahat. Harun Ar-Rasyid ni jahat sungguh. Kenapa? Kerana dia telah membunuh 9 orang Syiah yang dikatakan pemberontak, nak gulingkan, nak jatuhkan Harun Ar-Rasyid. Di ketika tu juga, waktu tu di Yaman. Bila di Yaman tu, ketika tu Imam Syafi'i telah ada di Yaman, kemudiannya di Yaman sana. Tapi kerana Imam Syafi'i ni tadi, dia dalam pengajian tak kira siapa-siapa dia pergi mengaji, dan kemudiannya tidak ada siapa-siapa dia pergi membetulkan. Kita faham dah kata di Iran sana orang falsafah banyak, orang Syiah banyak, dan berpahaman Zaidiyah dan juga Ismailiyah, dan banyak 12 daripada mazhab Syiah ni tadi banyaklah di sana. Maka Imam Syafi'i cari jalan untuk mengajar mereka kepada jalan yang sebenar dan menyampaikan ilmu-ilmu agama yang didapat daripada Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah dan tunggu-tunggu lain yang dia mengaji. Kemudiannya apabila dia bercampur dengan orang Syiah ni, maka orang-orang yang nak buat khianat kepada Imam Abu Hanifah ni kata Imam Abu Hanifah dan bersama dengan orang Syiah nak gulingkan Raja Harun Ar-Rasyid, khalifah ketika tu. Maka Harun Ar-Rasyid arahkan supaya orang ni ditangkap. Maka 9 orang Syiah termasuk dengan Imam Syafi'i kena tangkap juga waktu ketika dia duduk di Yaman tu. Itu cerita akan datang. Kita cerita waktu ketika dia besar. Kemudiannya apabila Imam Syafi'i ni tadi, bila dia mulalah mempelajari banyak daripada ilmu-ilmu agama, maka dia mulalah tak puas hati apa? Sebab ketika dia hidup ni tadi, maka dia tahu kata di Madinah sana, di Madinah perkuburan makam Nabi SAW, maka ada seorang alim ulama yang terlebih hebat, terlebih alim, dia hidup lagi ketika tu, iaitu Imam Malik. Maka dia telah mengaji dah tadi dengan siapa? Abdullah bin Abu Bakar Al-Maliki, kitab Mauta' karangan daripada Imam Malik. Maka dia dah berapa dalam masa 9 hari yang ingat dalam perut dia ni tadi, otak dia. Maka dia minta lah supaya dia nak pergi kepada Madinah. Bila dia nak pergi Madinah, kerana di Mekah tadi dia masyhur dah, dia alim dah, maka gubernur di Mekah ni pula orang keturunan dia juga.
Sebab dalam ketika tu zaman tu Nabi SAW sendiri bersabda, kalau nak jadi orang yang ketua, orang yang gedebe, maka kena dahulukan orang Quraisy. Nabi ada sabda. Maka di kalangan mereka-mereka yang ada di Mekah tu nak lantik orang-orang puak debe ni, lantik puak ni, puak Quraisy. Supaya kita ni ada juga bakal-bakal katanya, bakal-bakal kuku ni jadi orang atas-atas lah, nak jadi orang bawah tak boleh. Puak-puak ni ada juga setengahnya. Kemudiannya apabila dia jadi gubernur, dia pergi jumpa gubernur ni, minta apa, pengakui ataupun surat galak ke daripada gubernur, pengakui daripada gubernur, tulis bahawa kata orang ni yang datang ni, iaitu minta supaya terima dia jadi pelajar, orang ada anak murid. Maka gulung-gulung surat yang tadi beri pada Imam Syafi'i. Tak apa, mugilah Madinah pergi cari gubernur lekno pula. Lekno gubernur tu puak kita juga, puak Hashim juga, puak Quraisy juga. Maka mugi ke dia, nanti dia bawa pergi jumpa Malik. Daripada Imam Malik. Kemudiannya apabila dia nak pergi ke sana, dia musafir. Dia musafir sana tu, yang dia lepas musafir di Madinah, lepas tu dia kelik tu, kerana orang Madinah berpuas hati dengan dia, Imam Malik sendiri berpuas hati dengan dia. Setengah riwayat kata di Madinah, setengah riwayat kata di Yaman. Dia dah dapat kemuliaan dan sebagainya, dia kaya dah lah. Orang panggil Imam Syafi'i kita kaya, kelik mari kepada Madinah, gelak kena berkemah ataupun bermalam di luar kota Mekah. Ramah anak murid dia sendiri mari mengata dia nak kelik kepada Mekah, kampung halaman mak dia ni bawa emas, bawa perak, bawa pakaian, bawa kain, bawa puntok, bawa banyak orang hadiah ke dia nak kelik ni setengah riwayat kata Yaman, setengah riwayat kata Madinah. Lepas dia mengaji dengan Imam Malik, lepas mengaji dengan orang-orang yang di Yaman sana, ada khilaf situ. Kemudian dia kelik mari, maka ada seorang yang mari royak ke mak dia, mak, Syafi'i kelik dah, Muhammad kelik dah. Muhammad kelik dah mengaji. Mak dia kata, Muhammad buat kelik apa? Dia buat kelik emas, ada kambing pun ada, unta pun ada, pakaian pun ada, kain pun ada. Mak dia kata, kalau gitu tak sorry masuk muka, tak sorry dia kelik aku suruh dia kelik dengan ilmu, bukan kelik dengan harta. Lepas pada tu waktu dia kelik pada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ni royak kepada Idris, dia selalu dah panggil orang-orang di Mekah ni duduk luar, maka dia bagi kambing, unta, apa juga, dia kelik dengan tangan kosong jumpa mak dia belakang, sium. Sebenarnya mak dia orang panggil tak ada nakkan benda tu, nakkan supaya anak dia mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Itu dia saja yang mak dia nak dia. Kemudiannya lepas pada tu lah Imam Syafi'i kita belajar dalam kezuhudan, berdikir-dikir dalam apa, sebab dia orang miskin dah, asal orang miskin dah. Lepas tu dalam kekayaan yang dia dapat tu orang bui, tapi dalam jiwa dia jiwa yang sederhana. Ada tak apa, tak ada pun tak apa juga. Kemudian katanya apabila situ Imam Syafi'i dia mulalah nak pergi ngaji dengan Imam Malik di Madinah sana. Jadi kita hubung dengan pengajian ni minggu depan pula. Tak habis juga, ada selang muka surat lagi, kerana panjang masa kita berada dulu.